Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam surah At-Tur, surah yang ke-52, juzuk yang ke-27. Surah 52, juzuk yang ke-27. Kita akan sambung lagi dalam bermula ayat 22. Ayat 22 sehingga ayat 28. Di mana dalam ayat-ayat ini Allah SWT sebut kepada kita pelbagai nikmat bagi ahli syurga dan bagaimana dialog perbualan sesama mereka setelah berada dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikan kami bersama-sama dengan ahli-ahli syurga di dalam syurga nanti, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Baik para pelajar sekalian, seperti biasa kita akan mula dengan baca ayat. Kemudian kita pergi kepada terjemahan, tafsir huraian dia dan mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1163. 1163, kita mula dengan ayat 22. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Balik kepada ayat 22. Wa amdadnahum bifakihatin walahmin mimma yashtahun, dan penduduk syurga itu kami tambahkan untuk mereka dari semasa ke semasa dengan buah-buahan dan daging dari berbagai-bagai jenis yang mereka ingini. Jadi Allah SWT sebut dah kepada kita ayat yang lepas beberapa nikmat mereka menikmati hidangan ataupun menu yang disediakan
Maka pada ayat ini Allah tambahkan lagi menu dia. Ai wazirnal mu'minina fil jannati min fadlina. Kami tambah lagi kepada orang-orang mukmin dalam syurga dari limpah kurniaan kami. Fa'atainahum fakihatan wa lahman. Maka kami beri kepada mereka buah-buahan dan daging-daging dari apa yang mereka suka, mereka nak, mereka yatalazzazun, berlazat dengan nikmat yang disediakan itu. Kata Qurtubi rahimahullah, ai aksarna lahum min zalik. Kami perbanyakkan lagi menu dia tu. Ziyadatan min Allah, tambahan limpah kurnia dari Allah Azza wa Jalla. Amaddahum biha ghairal ladzi kana lahum. Tambahan lagi. Mana orang panggil menu tambahan. Istilah gitulah. Dalam surah Al-Waqiah ayat 32-33 Allah kata wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Buah-buahan yang banyak. Buah ni tak ada musim. Tidak ada musim. Mana buah ni sentiasa ada, dia tidak akan putus. Ada semua. Buah ni ada sentiasa. Wala mamnu'ah, tidak ada yang dilarang. Yang dihidang itu bismillah, makanlah kamu, menikmatilah kamu dengan sepuas-puasnya, sebab tak ada penyakit. Atas dunia ni masalah kita nak makan buah longan mata kucing kan manis sangat, nak mai kecil manis. Jadi ada benda-benda yang kita berpantang. Wala mamnu'atin, tidak ada pantang dalam syurga. Yang adanya pantang jumpa je. Pantang lain tak ada. Allahu Akbar. Maka di sini sebahagian daripada ahli pengkaji mengatakan, bahagian pemakanan kata, elok kita apa? Elok kita makan buah dulu sebelum kita makan nasi dan makan daging. Sebab tengok Allah Ta'ala sebut sini 2-3 ayat yang menyebut tentang wa amdadnahum bifakihatin. Dalam surah Al-Waqiah Tuhan kata wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Buah-buahan yang mereka nak pilih, wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Daging burung-burung yang kamu suka. Maknanya buah dulu baru makan, baru daging. Ini dipanggil peraturan. Ini kita boleh rujuk kepada bahagian pemakanan. Makan buah dulu ke makan nasi dulu? Kita terbalik, kita kata nasi buah tu sebagai basuh mulut, pembasuh mulut. Orang basuh mulut dengan air, dia basuh mulut dengan buah. Mana jadi? Wallahu alam, ini benda tidak nas lah, bukan kata nas. Kena makan buah dulu baru makan nasi. Tapi ada istimbatnya daripada sebahagian daripada para pengkaji mengatakan elok kita makan buah dulu, barulah kita makan yang berat. Ayat 23, yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'sim. Mereka dalam syurga itu kerana melahirkan kemesraan antara satu dengan lain, berebut-rebut mengambil piala yang berisi arak yang tidak menyebabkan timbul dari peminumnya perkara yang sia-sia dan tidak pula menyebabkan peminumnya menanggung dosa. Tak ada dah. Kalau kata kaksun tu, gelas hok kaki kecil tu, dipanggil piala. Ingat tak piala kalau kita main sukan kan, piala tu kecil kaki dah. Itu dia panggil kaksun, gelas. Jadi biasanya buah-buah hok minum arak ni gelas kecil tu lah. Dalam syurga esok nama ya araknya, tapi dia tidak mabuk, la laghun. Tak mabuk, tak berdosa. Yang berdosanya atas dunia. Di akhirat esok tidak ada dosa. Pahala pun tak ada. Yang adanya nikmat semata-mata. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kita orang yang menerima nikmat-Mu yang begitu banyak dalam surga ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala setelah sebut tentang nikmat yang besar,
Jadi dia sebut pula dalam ayat ini kemesraan ahli syurga. Tidak kata ahli syurga ni taraf VIP, makan kat kerah ya. Orang pakak mari letak gelas kat minum. Ai tak mesra lagu tu. Sebab itulah kita kadang-kadang kalau dia kata oh duduk di meja VIP, oh punah lalu. Payuh. Nah, senang hok duk kapur-kapur ni. Oh suka meja ni. Dia tanaza'un maknanya holor mengholor, tarik pakak ambil. Oh ni gelas ni gelas. Mesra. Suka lagu tu. Dah tak jadi VIP, nak jadi juga. Tapi beza kita ni, dia agak keras sikit dia punya duduk tu. Senyap, tunggu orang holor. Ini hak lain. Ini pusing meja 3 kali boleh. Tak? Dia panggil buffet. Boleh teh ambil. Nah, kita tunggu orang holor je. Orang tak holor, pakai masuk sangat lah kita je. Dalam syurga esok tak ada. Ya tanaza'una fiha. Main holor mengholor. Pakat tarik gelas. Sebab apa? Untuk menandakan kemesraan. Yatanaza'un qala al-Biqai yatanaza'un ay yashrabuna mutajazibina mutajazibatal mala'ib. Aman. Orang panggil body hollow macam kita suka-suka main kawan-kawan ni. Hai, main aku dulu aja suka. Banyak gelasnya bukan tak cukup. Tapi nak menandakan kemesraan li fartil mahabbati was surur, kerana sangat bermahabbah berkasih sayang dan sangat bergembira. Wa tahliyatul musahabah, menunjukkan persahabatan yang sejati yang tidak ada lagi dalam hati mereka perasaan yang tidak baik. Sebab orang masuk syurga hati dia bersih. Orang masuk syurga hati dia sudah bersih, tak ada dendam, tak ada hasad, tak ada serabut ke orang, tidak ada. Yang adanya atas dunia ni. Kejap-kejap kita sakit hati orang, kejap kita mari perasaan dengki orang. Kalau mari perasaan tu kita potongnya. Dia ada perasaan tu sebagai manusia. Tapi bagaimana ubat dia? Ubat dia bila mari kat. Astaghfirullahalazim. Kenapa aku nak dengki dengan dia? Allah Taala bagi nikmat kepada dia. Dia pun dengki juga dengan aku. Mungkin dia tu ada rezeki banyak, tapi kurang kesihatan. Kita pula sihat molek, kurang rezeki. Macam-macam ada. Rezeki itu pelbagai. Kita dah bincang dalam ayat lepas, rezeki itu bukan satu lorong. Daripada pelbagai sudut yang baik-baik yang Allah Taala anugerahkan kepada kita, semuanya rezeki belaka. Kita kata alhamdulillah. Itu menunjukkan kemesraan. La laghun fiha wa la ta'sim. Oleh kerana arak dalam dunia adalah haram, mabuk, siapa dia minum bengong, kecil tak tahu pasal, dan berdosa. Maka dalam ayat ini Tuhan tambah lagi, arak tu arak lah, tapi la laghun fiha wa la ta'sim. La yaqa'u minhum bisababi syurbi hadayan. Tidaklah orang itu bila minum arak mabuk, berjalan terhuyuh hayang, bercakap merapu tak tahu apa. Dah. Ini ada sahabat kita cerita. Saya tak nak sebutlah nama jawatan, nama kumpulan. Dia kata dia bekerja di mes, dia panggil apa ni, tempat orang besar-besar dia berpesta ni. Oh, dia kata nanya ustaz, pakaknya besar, sudah minum arak kat mabuk, pakak kecil, tepi jalan, tepi pintu, jatuh dalam parit, ada tunggu driver mari akak tarik masuk dalam kereta atas rumah. Kita kata hinanya ke diri. Orang yang minum arak atas dunia ni, orang yang menghina diri dia sebelum dihina oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti, na'udzubillah. Nah, jadi dalam syurga esok, la laghun wa la ta'sim. Tidak ada dosa orang yang minum dia. Sebab apa? Sebab sudah tidak ada dosa lagi. Arak itu arak nikmat, bukan arak mabuk. Na'udzubillah. Sebab itulah bila ada makcik tanya saya, dia kata, ustaz, wudu ada? Kata ada. Dalam syurga ada wudu? Ada. Tapi bukan busuk macam wudu kita ni. Wudu kita ni sekali colek, Allah. Tak kak sabar bang lagi tangan dak. Tapi wudu dalam syurga suka sedap. Oh, kalau dia atau kalau wangi tak sedap lah pula. Awak jangan duk cakap banyak. Buat persiapan nak masuk syurga dulu. Duk balah wudu wangi ke busuk dalam syurga. Jangan duk balah tu. Itu benda kecil. Apa dia balah batu dia panggil orang tak ada kerja. Orang nak syurga bukan itu. Dia punya perbincangan, dia bincang bagaimana nak mendapat keredaan dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla.
Ayat 24, bagaimana pula dengan pelayan-pelayan? Allahu Akbar. Wa yatufu alaihim ghilmanul lahum. Dan mereka dilayani oleh anak-anak muda, pelayan-pelayan lelaki yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Mana pelayan yang ada yang kelilingnya, cuiknya, siapa lalu? Tuan mau apa? Tidak kata kena memanggil acak kali dak. Dia ada dah duduk tunggu. Yang cantik rupa dia. Orang apa comel tidak ada serabu, ngejawab batu penuh muka tak ada. Maaf lah jerawat tu salah sebut ni. Contoh ya tu. Kadang-kadang orang jerawat ni comel pula pasal jerawat dia tu. Boleh cakap jerawatnya baik. Wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Allahu Akbar. Comel, cantik rupa parasnya, seolah-olah mereka mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Membayangkanlah pelajar-pelajar sekalian, kalau pelayan pun comel, bidadari pula comel, awak macam mana? Ahli syurga? Oh, lagilah cantik. Toke comel pelayan pada toke. Mana boleh? Mana kata di ulama tafsir, apa munasabah ayat ini? Munasabahnya kita ni kalau kita duduk di orang jadi orang besar, tapi semua benda kena buat kerja sendiri belaka, tak ada lah apa ni kehebatan dia. Kita nak khadam tu ada. Dia panggil boy. Kalau di istana tu istilah dia boy. Boy ramai tunggu kita. Akak nak angkat. Allah, kadang-kadang kita rasa malu, nak boleh kesudah makan tu 4 kali tukar pinggan. 4 kali tukar pinggan. Mula-mula pinggan mari bon. Lepas tu mari pula pinggan nasi. Lepas tu mari pula pinggan dessert apa dia panggil, makan kuih-kuih pula. Main-main pinggan 4 kali tukar. Kitanya bukan 4 kali tukar, 4 kali penuh pinggan. Hak makan di kampung ni, 4 kali penuh pinggan. Tambah sentiasa. Protokol tak ada. Bismillah ya kitanya. Allahu Akbar. Itulah sebab tu kita kadang-kadang pergi tempat orang kenduri. Bimbang takut tak cukup makanan. Nyu ambil banyak. Lepas tu dia tak sedap dia tinggal. Banyak pembazaran berlaku ni. Jadi wayatuf comel dia punya wildan, dia punya pelayan-pelayan tu lawa comel sekali orangnya. Orang tak ambil pelayan-pelayan keriput gitu jangan. Tuhan kata mislul lu'lu'il masun fi sadafi. Macam mutiara yang tersimpan dalam bekas dia tu. Allahu Akbar. Jadi cerita tentang ahli syurga ni, para pelajar baca surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah yang kita sebut tadi. Contohnya ayat 17 hingga 21. Wa yatufu alaihim bildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Yatufu alaihim wildan. Pelayan-pelayan tu duduk berjalan, duduk tunggu kita nak makan apa, nak suruh ambil apa, semuanya ada berlaku. Lah ni pula, dia style ni pula. Style robot pula. Ada setengah restoran ni, tak ada orang dia, robot. Kita masuk, ada alat atas meja ni, macam handphone ni. Tekan nak menu apa. Saya meja nombor 15 contohnya. Okay. Bayar situ lalu. Bayar selalu online belakang. Kata tak jumpa orang dah kita ni. Kejap seret robot mari atas mari. Robot. Ada ke mesra kita dengan besi keras ni dengan robot? Tak ada. Kita suka orang mari senyum-senyum, tanya khabar. Dan main robot. Dalam surga tak main robot. Allah hantar mari wildan, budak-budak yang comel-comel. Robot-robot tak main dalam surga apa robot. Ini ada juga ni. Sekarang ni ada juga pembantu rumah daripada robot. Ada juga. Robot pandai bahasa pinggir pula. Macam-macamnya kerja. Lepas tu, beri ke robot kerja. Orang nak kerja apa orang? Orang yang duduk main penganggur. Baik, bagaimana pula keadaan ahli syurga? Tadi menu dia, pelayan dia sudah ada. Ahli syurga sendiri macam mana? Ahli syurga. Allahu Akbar. Tengok ayat 25.
wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Dan dengan berada dalam nikmat itu, mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bertanya-tanya cerita, bercerita, bertanya khabar, berstory sama-sama dia. Allahu akbar. Ai wa aqbala ba'du ahli jannati ala ba'din. Ahli syurga duk berhadap cakap. Yatahadasun, berbuah-buah sama-sama mereka, wa yatasaalun, bertanya-tanya khabar allati kanu 'alaiha fid dunya. Mereka duduk atas dunia dulu, tanya khabar. Awak, anta, tak tahu dia cakap bahasa berapa. Bahasa Arab ke bahasa apa, Allahu alam. Ada kata bahasa Arab. Anta dulu atas dunia, apa cerita? Oh, dia kata saya dulu letih atas dunia. Kena khianat ke orang, kena seksa orang, kena macam-macam kena. Ya ni pula, oh saya dulu berat juga, kena tuduh orang. Gambar saya je orang buat poster pangkah sana sini dengan tuduhan-tuduhan yang jahat. Tuduhan jahat ini kita buatlah sama dia. Ya ni pula saya dulu sebab masuk surga kerana bantu orang, kerana buat sama dia sukanya ya Rabbi. Apa di antara isi kandungan perbualan dia yang Tuhan cerita? Tengok ayat 26. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu semasa berada dalam kalangan keluarga kami di dunia dulu sentiasa merasa cemas takut daripada berlaku derhaka kepada Allah. Tanda ni pelajar, tanda para pencinta pendamba syurga. Ini di antara sebab-sebab yang melayakkan orang ini ke syurga. Kita pun nak layakkan diri kita ke tidak? Sudah pasti nak layakkan. Maka ambil sebab ini supaya kita layak ke syurga. Apa dia sifat dia? Musyfiqin. Tengok dia. Tengok tafsir kata. Wa qala ba'duhum li ba'din. Berkata sebahagian ahli syurga kepada sebahagian lain, inna kunna fid dunya baina ahlina khaifin wa hadirin. Kami atas dunia dulu dalam keadaan takut, berhati-hati daripada azab Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita tak akan buat maksiat, kita tidak akan buat mungkar, kita tidak akan buat perkara yang tidak baik kerana kita takut kemurkaan Allah, takut kita mati dalam keadaan maksiat, mati tidak husnul khatimah. Musyfiqin dengan makna khaifin hadirin, dalam keadaan takut. Kita sekarang ni kalau kita nak jadi ahli syurga, kita kena ada sifat takut kita kepada Allah di dalam hati kita. Ayat ini ditafsir dengan ayat surah Al-Anbiya ayat 49. Allah kata apa? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati musyfiqun. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala bil ghaib, dalam keadaan dia tak ada orang tengok pun takut, orang tengok pun dia takut. Kita beriman dengan Allah Ta'ala yang kita pun tak nampak, tapi kita yakin ada Allah. Dan mereka dengan hari kiamat sangat takut, sangat buat persiapan. Kenapa? Kerana takut huru-hara yang akan berlaku. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 27, Allah kata walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Orang yang sangat takut kepada azab Allah Azza wa Jalla. Jadi musyfiqun, tengok dalam ayat ni musyfiqun, surah Anbiya 49 musyfiqun, surah Al-Ma'arij 27 musyfiqun. Mana sifat musyfiqun, sifat inilah yang melayakkan kita ke syurga, iaitulah sifat takut kepada Allah Azza wa Jalla, sifat mengambil langkah berhati-hati daripada terjebak dengan mungkar dan maksiat. Kita juga berhati-hati daripada terkeluar daripada landasan ikut sunnah, pergi buat benda-benda bid'ah atau benda mungkar, benda bid'ah dalam ibadat, benda mungkar dalam kehidupan. Berhati-hati kita. Jadi apa yang kita nak buat? Ikut hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan selamat.
Baik, bila itu sifat mereka, ayat 26 sifat mereka, ayat 27 dia berkata apa? Famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Ini masih lagi bual bicara ahli syurga lagi, sama-sama dia. Bila kita takut, tak buat benda-benda yang maksiat dan mungkar, maka Allah mengurniakan kami rahmat dan taufiknya serta memelihara kami dari azab neraka. Jadi Allah Ta'ala beri rahmat dengan taufiknya dan Allah Ta'ala selamatkan dia daripada azab neraka. Na'udzubillahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Jadi nak habis itu dia kata ini ucapan-ucapan ahli syurga nak menyatakan nikmat yang mereka terima sekarang. Setelah dia menyatakan sebab apa dia sampai ke syurga. Jadi kitanya kena dua-dua. Kita kena cari sebab yang boleh pergi ke syurga dan kita juga kena bersyukur pada nikmat Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita iman dan Islam yang kita ada ini. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam dialog siapa? Dialog ahli-ahli syurga sama-sama dia. Dan kita harap itulah dialog yang kita akan buat nanti dalam syurga. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 28. Inna kunna min qablu nad'uh. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu itu mana? Dalam dunia dulu. Tetap menyembahnya dan memohonkan pertolongannya. Kita tadi nad'uhu. Nad'u, mana kita banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata di para ulama tafsir, dengar ni tuan-tuan. Tadi sifat musfiqun, takut. Ini sifat yang kedua, orang yang nak pergi ke syurga, sifat yang kedua dia, inna kunna fid dunya, kami dalam dunia ini banyak berdoa kepada Allah dengan doa yang murni kepada Allah semata-mata. Tak ada. Tak usah duduk minta dengan tok ayah tu, tok ayah ni, tak perlu mencari perantaraan orang tengah. Kita jangan buat kita permohonan kita dengan Allah seperti permohonan kita dengan borang-borang yang kita isi, yang kena ambil sokongan tok hulu kampung, ambil sokongan tok pegawai, ambil sokongan tok wakil. Tidak. Kita terus kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil doa murni yang tidak bercampur dengan sebarang yang lain. Maka doa itu ada dua. Kita dah sebut dulu pelajar. Doa ni ada dua kategori. Dia panggil doa al-ibadah. Satu lagi doa ul-mas'alah. Tulis. Doa ada dua kategori. Doa ibadat ni semua perbuatan yang kita buat. Semaya kita semua tu doa belaka. Doa masalah yang kita minta tu, Allahumma rzuqni, ya Allah rezekikan kepadaku, ya Allah berilah kepadaku yang ni, ya Allah. Itu dipanggil doa masalah, doa permohonan, doa minta. Jadi doa tu ada dua kategori lah. Satu doa ibadat, satu lagi doa masalah. Jadi natadarru ilaihi, kami sentiasa berdoa memohon kepada Allah, sentiasa beribadat kepada Allah. Fa ajaba du'ana fa waqana azabas samum. Allah Ta'ala perkenankan doa kami, Allah Ta'ala jauhkan kami daripada neraka. Wa adkhalana daran na'im, Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam negeri yang penuh dengan nikmat. Sebagaimana dalam ayat ini, tanda pelajar, ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Anbiya, Suratul Anbiya ayat 90. Suratul Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu, orang ahli syurga itu, kanu, di dunia ni yusari'una fil khairat, sangat cepat membuat kebajikan. Wa yad'unana, dan berdoa kepada kami, raghaban wa rahaban, doa minta, warahaban, doa minta perlindungan, takut,
wa kanu lana khashi'in, dan mereka sangat khusyuk dalam ibadat mereka. Allahu Akbar. Jadi di antara ciri-ciri ahli syurga, orang yang banyak beribadat, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah anugerahkan kepada mereka. Dan di antara sifat doa, tulis, di antara sifat doa mustajab, Allah Ta'ala nyatakan dalam surah As-Sajadah. Dalam surah As-Sajadah ayat 16. Tadi ya kita baca pagi tadi. Baru baca imam baca tadi subuh. Tatajafa junubuhum 'anil madadi'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang nak kepada syurga, tatajafa junubuhum, mereka akan bangun tinggal tempat tidur, bangun bertahajud. Dalam tahajud kita buat apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan takut dan sangat tamak nak kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkah. Ini sifat-sifat ahli syurga yang kita nak fokus ini dalam bab doa. Dalam bab doa, adab dia berdoa jangan bertempik, berdoa senyap-senyap. Kita minta kepada Allah SWT dalam dua keadaan, sangat mengharapkan, tamak kepada rahmat dan takut kepada azab. Tak payah. Ini kita kadang-kadang dirusakkan oleh kawan-kawan. Dia ajak kita bangun pukul 5 pagi, masuk dalam geruk-geruk Zoom, duduk main, kita tak payah. Awak tak payah Zoom dengan manusia. Pada waktu itu, waktu munajat, kita bangun Zoom dengan Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita berdoa terus kepada Allah. Jangan rusakkan peluang yang begitu besar yang ada di hadapan kita kerana trend, fenomena sekarang ini. Orang duduk main grup-grup, kita kata tak payah grup, kita duduk dalam keadaan khaufan wa tama'a, kita berdoa dalam keadaan takut dan tamakkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Akhir ayat Tuhan kata apa? Innahu huwal barrur rahim. Kerana sesungguhnya Allah lah sahaja yang sentiasa melimpahkan ihsannya, belas kasihannya, lagi amat mengasihani. Jadi kalau Allah Ta'ala sifat dia Al-Latif bi ibadihi, luas dia punya kebaikan dia, yang sangat besar rahmat dia. Jadi kenapa kita tak mau letak pengharapan yang tinggi untuk Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga, setelah kita menjaga SOP, kita jaga adab-adab peraturan yang telah ditetapkan oleh syarak. Alhamdulillah. Maka tamaklah kita ayat yang kita baca ini 22 sehingga 28. Al-an, sekarang kita berpindah pula kepada mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca. 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini, dan sebagai orang panggil fiqhul hayah, sebagai menjadi panduan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bertemu Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kita akan dapat masuk dalam syurga yang penuh dengan nikmat yang telah dijanjikan oleh Allah. Uiddatil muttaqin. Tuhan kata syurga ini aku sediakan bagi orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Al-faidatul ula. Faedah yang pertama, ayat 22, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Kami tambahi penduduk syurga itu dari semasa ke semasa dengan buah-buahan dan daging dari berbagai jenis yang mereka ingini. Kata di para ulama tadabbur, dia kata apa? Latifatun. Ini satu ayat yang begitu halus seni bicara dia. Wa amdarnahu, mana kami tambah, kami anugerahkan kepada mereka lebih lagi. Itu makna amdad, madad. Kita sekarang ni dengar kalau gaduk menyasyik, ya madad, madad. Madad tu mana minta pertolongan, minta bantuan. Jadi Tuhan kata, aku tambahkan kepada kamu. Tambah apa? Nikmat. Sebab apa dia sebut ayat ini?
Tengok ayat yang sebelum daripada ayat ini. Kamu tengok. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bi dzurriyyatihim wa ma alatnahum min amalihim. Bila berkumpul semua ahli-ahli syurga dengan keluarga dia, Tuhan kata wa ma alatna, aku tak kurang hak kamu. Maka Allah Ta'ala dalam surah ayat 21, Allah Ta'ala nafi kekurangan. Bila kita kata, bila tak ada kurang, mana sama? Tak juga. Allah bagi tahu pada ayat ini, bukan sama, wa amdadnakum, aku tambahkan lagi kamu. Subhanallah. Jadi jangan bimbang lah. Jangan duk kata, dia mari rumah kita, tak kurang hak kita. Tak. Peruntukan ditambah. Bajet ditambah. Lagi ramai kamu kumpul, lagi besar dia punya kelebihan. Ini dia panggil bahasa halusnya seni Al-Quran itu sendiri dari sudut susunan ayat, dari sudut makna ayat itu. Jadi orang syurga kata, ya aku ni kalau mari ramai-ramai kan kurang lah dia punya tempat. Makan apa kurang lah. La, Tuhan kata tak kurang. Lagi ramai kamu dulu. Wa amdadnakum, aku tambah lagi. Allahu Akbar. Jangan bimbang para jemaah sekalian. Jangan duk bimbang. Kita bimbangnya sampai ke tidak ke surga. Itu yang kita bimbang. Maka Allah kata apa? Aku tambah lagi dengan buah-buahan, dengan daging-daging, dan segala minuman-minuman yang ada itu, semuanya disediakan untuk kamu. La laghwun wala ta'sim. Tuhan kata tak ada dosa, tak ada lagi benda yang lara, benda yang sia-sia. Makanan tu mabuk tidak, sedap semata. Tak ada kolesterol, tak ada apa dia panggil ni, asid hok kena gauk ni, tak ada. Bismillah je makan je kita. Ya, yang pentingnya kita kena sampai ke syurga dulu. Itu yang penting sekali. Kalau tak sampai, tak ada apa. Nak apa lagi nikmatnya sudah tidak ada. Itu yang pertama. Itulah yang kedua. Wa yatufu alaihim ghilmanul lahum. Dan mereka dilayani oleh anak-anak muda, pelayan-pelayan yang cantik, yang sentiasa bertawah beredar di sekitar mereka, yang comel-comel belaka, dia panggil lahum. Pelayan ni khas untuk mereka. Allah Ta'ala beri pada mereka ai milkuhum, menjadi milik dia. Dia tak pergi lain dah. Budak-budak ni duk tunggu kita ya dia. Dia tunggu kita. Maknanya awak nak suruh apa, awak nak apa, dia tak pergi lain, duduk situ. Dia ada sekali dengan kita, dia duduk situ. Allah Ta'ala ciptakan khas, makhluk khas, wildan ataupun ghilman ini khas. Diciptakan untuk menjadi pelayan kepada ahli syurga. Jangan kata, oh, budak-budak ni, ada orang kata, pelayan-pelayan tu anak-anak mati atas dunia. Tak cukup. Ramai pelayan ni. Seorang-seorang ahli syurga tu berapa duk layan dia. Allah Ta'ala buat khas untuk dia. Allah Ta'ala buat khas untuk ahli syurga tu pelayan. Jadi dia kata ghilmanul lahum. Ghilmanul lahum. Tuhan tak kata ghilmanuhum. Kalau kata ghilmanum, anak budak-budak mereka. Tak. Ghilmanul lahum. Jadi supaya kita tak fikir budak-budak ni hak mari mana, mari atas dunia dulu kat. Tak. Allah Ta'ala buat khas untuk dia. Jadi kalau tidak, pelayan-pelayan kita atas dunia duduk mikir, ya aku dalam surga esok jadi pelayan pula ke toke aku. Tak dah. Pelayan atas dunia, boy-boy ni, kalau dia beribadat kuat, dia juga jadi bos atas akhirat esok. Boleh jadi dua sekali dengan, insya-Allah kalau semuanya ahli-ahli ibadat, kita duduk sekali dengan toke-toke di dalam surga nanti. Tak ada bos dah. Semua-semua bos belaka dah. Pelayan tu pula comel, ka'annahum lu'lu'um maknun. Allah kata macam mutiara yang tersimpan. Jadi kata di ahli tadabbur, idza kan hadza halul khadim, fama zannuka bil makhdum. Kalaulah khadam pun comel, bagaimana sangkaan kamu dengan orang yang diberi khidmat itu? Toke dia lagi comel. Jangan duk bimbang kita ni. Tak payah pakai botok, tak payah pakai apa, biarlah kita comel dalam syurga. Kalau tak comel dalam dunia ni pun tidak jadi masalah. Comel atas dunia ni pun, kalau matinya maka dia ulak juga. Kalau tua dia kecut. Nak kata apa kita? Dua, kita berpindah kepada faedah yang ketiga.
Faedah yang ketiga, tengok ayat. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Ahli syurga ni bila bercakap dia tengok mu aku. Ini menarik ni. Kata di ulama tafsir, ulama tadabbur kata apa? Kamalu adabi ahli jannah. Sempurnanya ada ahli syurga, annahum indal muhadazati yuqbilu ba'duhum ala ba'd. Dia beradak muka. Sehingga sanda kursi itu beradak gini. Masing-masing tengok mu aku. Cakap. Jadi ini di antara adab. Kita atas dunia ni kena beradab dengan ahli syurga bila bercakap dengan orang. Cakap dengan orang kena tengok orang. Jangan tengok lain. Ni zaman kita ni bimbang, tuan-tuan saya bimbang sungguh. Takut hilang adab kita. Dia mari rumah kita dengan appointment tu, dengan tarikh. Ustaz bila ada rumah, saya nak pergi ziarah. Boleh. Awak mari pada waktu sekian. Mari. Dia masuk rumah kita agak semangat begini. Mula-mula masuk rumah kita, lilah cari. Kata intar apa tu? Ada password tak? Mari minta password. Lepas tu duduk cakap 2 minit, buka telefon duduk cakap dengan orang lain. Kita kata ini ke adab? La khata' hadza. Jangan duduk main dengan orang lain. Ni orang mari ambil tarikh nak berjumpa. Bila berjumpa pula kau duduk main cakap dengan telefon dengan orang lain. Ataupun duduk main WhatsApp, tak tengok muka orang. Tidak. Jadi kita ada ahli syurga, bila bercakap kena tengok beradak ke muka. Tengok mu aku, baru nampak kemesraan. Kecuali kalau kita bercakap dengan wanita-wanita, tak apa kita tak tengok muka dia, sebab tengok muka ni boleh menimbulkan fitnah. Contohnya wanita duduk depan kita. Kita beradak juga muka dengan dia, cuma mata kita tak tengok dia, kita tunduk ya. Itu sepatutnya. Apa ni Allah Taala sebut dalam Quran, supaya ghuddu min absarihim. Allah Taala perintahkan kepada kita supaya tundukkan pandangan. Pejam mata, bukan pejam gitu maknanya jangan tengoklah dia tengok bawah. Tengok benda lain. Kalau dia ada sebelah ni ada bunga, bila tengok bunga, tapi muka kita bercakap dengan dia. Jangan paling gitu. Itu lah orang mari, paling gini. Tak kena. Paling gini juga, cuma mata tu tidak tengok pada orang. Lebih-lebih lagi wanita-wanita hak muda-muda mari mengadap, lain macam pula ni. Ini tak. Itu adab dia. Sebab itulah ana minta maaf banyak-banyaklah. Kalau ada muslimat mari cakap kita tak beradak. Kita percaya tengok dia tapi kita tak pandang dia. Sebab apa? Sebab Allah Taala perintahkan supaya orang laki-laki ni supaya ghuddu min absarihim, tunduklah pandangan mata kamu itu. Jadi kalau cakap laki-laki kena tengok muka. Tengok muka. Kalau awak rasa puas dah bercakap dengan tuan rumah, nak pergi main telefon, minta izin keluar. Tak apalah, saya balik dulu. Saya nak cakap telefon dah dekat. Pergi. Telefon hari ni pelik apa? Dia ada apa ni? Ada nombor kan? Nombor. Kalau orang call mari, miss call, ada nombor situ. Pelik. Lepas ni kita call lah. Ni waktu kita call dengan tuan rumah. Kita mari pula dengan temu janji. Mari nak ziarah orang. Satu lagi yang peliknya, ni hak temu janji pelik ni. Kalau kawan lama tak jumpa, lama sungguh tak jumpa. Tiba-tiba dia telefon, Allah rindu anak kau Ustaz. Rindu lama tak jumpa ni, boleh kita jumpa? Oh boleh. Tu perhati pula belum. Dia mari tak ada 2 minit, tanya khabar. Berapa orang anak? Dah. Apa sihat lo ni? Prek, buka katalog. Buat mari nak jual barang. Ada juga perangai lagu tu. Allah ingat kau mesra sungguh. Kawan lama mari nak jumpa, kena kau mari nak tunjuk katalog. Dia jadi ejen sekian-sekian. Subhanallah. Kita kata mesranya kawan zaman kita hari ni. Ada hak ketuk itu pukul 1 pagi ada. Sebab nak cari downline. Macam-macam cerita. Baik. Jangan cara dunia. Kita duduk dalam syurga sekarang. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Ahli syurga tengok duduk beradak sama-sama dia. Kita pun nak cakap dengan orang beradak muka. Jangan duduk main paling koksi. Lah. Yang keempat. Ini mereka nyatakan sifat. Sebab-sebab dia selamat daripada neraka. Sebab apa? Ayat ayat 26. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata sesungguhnya kami dahulu semasa berada dalam kalangan keluarga kami sentiasa merasa cemas takut
daripada berlaku derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini tanda pelajar Allah Ta'ala sebut min asbabi dukhulil jannah, di antara sebab orang ni layak ke syurga, selamat dia daripada neraka, sebagaimana Allah Ta'ala sebut ayat ini, musyfiqun, sentiasa muhasabah diri, takut kita kepada Allah, takut cuai daripada beribadat kepada Allah Ta'ala, dan kita takut nak buat maksiat kerana kita takut kepada azab kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali ayat-ayat tentang musyfiqun. Tadi kita dah sebut dalam tafsir tadi. Tanda tuan. Surah Al-Ma'arij ayat 27. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Kemudian surah Al-Mu'minun ayat 57. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Dan itu di antara ayat yang kita ada musyfiqun 3 kali dalam ayat yang kita baca ini. Kerana sifat isfaq, apa makna sifat isfaq? Sifat takut pada Allah Azza wa Jalla itulah yang melayakkan kita untuk mendapat keampunan Allah. Jadi Tuhan sebut sifat ini menyebabkan dia selamat di akhirat esok daripada diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa nak selamat, bersifatlah dengan sifat musyfiqun, iaitulah takut daripada dimurkai oleh Allah Ta'ala, dan berhati-hati kita daripada terjebak dengan perkara yang dimurkai oleh Allah ataupun terjebak dengan perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir, yang kelima, inna kunna min qablu nad'uhu. Jadi dia kata kami atas dunia dulu banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Sebab itulah banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, kita doa untuk diri sendiri, dan apabila kita mak ayah kita sudah tidak ada, kita mati, kita minta anak-anak kita jangan lupa doakan kepada ibu bapa. Sebab dalam hadis Nabi, tanda hadis ni hadis sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza matal insan in qata'a amaluhu an in anhu amul illa min salasatin. Bila orang itu mati, amalan sendiri sudah tidak ada, tapi ada amalan yang dia tinggal. Apa dia? Au waladin, ada boleh baca au waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh yang sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat tak dalam ayat yang lepas? Ayat lepas kita kata apa para pelajar sekalian? Orang yang ahli syurga, kalau ayah dia baik, anak dia boleh tumpang. Tapi kalau ayah dia kurang baik, beriman, anak dia pula baik, tolong doakan pada ibu bapa, ayah pula boleh tumpang kita punya kesolehan anak-anak. Jadi sekarang ni kita nak dua-dua. Kita ayah ni soleh, biar anak kita juga soleh. Saya ada satu poster kita buat tu, menarik kata-kata. Seorang tuan guru dia tanya seorang budak. Seorang budak ni tanya untuk guru dia. Syekh, tuan guru, adakah saya ni anak yang soleh? Dengar ni pelajar. Kita ni anak soleh ke tidak? Tak tahu lagi. Tok guru tanya, sekiranya kamu sentiasa mendoakan ayah kamu, doakan ibu kamu, Allah Ta'ala angkat darjat, Allah Ta'ala ampunkan dosa, Allah Ta'ala maafkan mu ayah aku, Rabbighfirli wali walidayya, maka kamu anak yang soleh. Sekiranya kamu lupa untuk berbakti kepada ibu bapa, lebih-lebih lagi setelah dia tidak ada, doa pun tidak, gapo pun tak, kau duk main, duk tunggu nak bagi pusaka je, maka itu tanda-tanda anak yang tidak soleh. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada ditinggalkan oleh Allah, daripada menjadi anak yang soleh, dan kita juga menjadi orang yang soleh. Jadi kita nak, maknanya kita nak ayat ini atas dunia dulu banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Sifat-sifat doa telah kita baca tadi, iaitulah yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Kita berdoa dalam keadaan kita takut dan kita mengharap rahmat Allah Ta'ala. Dalam ayat lain Tuhan kata yad'una dengan suara yang perlahan, bukannya bertempik, bukan melau, bukan dengan suara yang kuat, cukup. Jadi itu antara sifat-sifat doa yang perlu kita kena ada. Sifat doanya khaufan wa tama'an. Sifat doa juga dia kata yad'unana raghaban wa rahaban,
takut, mengharap, dan sifat doa juga kita berdoa dengan cara yang perlahan, kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah dia panggil sifat-sifat doa yang perlu kita ada. Jadi kita jangan bimbang. Di akhir ayat Tuhan kata apa? Innahu huwal barur rahim. Allah Ta'ala itu sangat luas limpah kurnianya. InsyaAllah rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Kita ni hamba Allah Ta'ala yang sangat mengharapkan rahmat Allah. Semoga kita berdoa, semoga rahmat Allah Ta'ala itu sampai kepada kita di dunia dan juga sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 29 dalam siri akan datang. Hari ini hari apa? Hari Jumaat. Ingat Jumaat, ingat selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan ingat baca surah Al-Kahfi.